Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Wow. Dua perpindahan back to back telah diumumkan secara official oleh Sabah FC sendiri mengenai keberadaan status sah Ardinesh dan juga Kumaran bersama Sabah FC. Benda yang menggembirakan aku jugalah. Pasal kalau aku tengok macam kelab-kelab lain seperti macam Penang, Terengganu, Kedah, macam rancak tau dia orang umumkan pemain-pemain baru dia orang, pemain-pemain yang disambung kontrak apa semua. Tapi kalau aku tengok Sabah FC ni macam ada slow sikit. Baru ada 4 pemain yang sah bersama Sabah FC. 5 termasuk Stuart Wilkin lah, tapi yang pemain yang belum berada dengan Sabah FC telah diumumkan sebanyak 4 orang setakat ni. Dimulakan dengan Irfan, lepas tu Darren Lock, dan sekarang ni di hujung tahun dan di awal tahun, hujung tahun 2022 dan awal tahun 2023, 2 pemain lagi telah diumumkan untuk bersama Sabah FC. Sabah FC yang lebih kepada bagi aku mengisi slot kosong yang telah ditinggalkan oleh beberapa player Sabah FC. So, berita yang menggembirakan dengan aku lah. Jadi, jom kita go through mengenai kedua-dua player ni. Dan juga, aku mau share dengan kamu gambar status sah permain Dinesh Rajasingham dan juga S. Kumaran. Welcome to Sabah FC untuk kedua-dua player ni. So, Alhamdulillah guys, aku gembira dengan adanya 2 pemain ni bersama kita bagi melengkapkan lagi persediaan skuad kita musim 2023 ni, again untuk mengisi kekosongan yang telah ditinggalkan. Untuk Dinesh ni, kekosongan yang telah ditinggalkan oleh 2 player iaitu Nazirul Naim dan juga Alto Linus, 2 individu yang sekali beroperasi di bahagian wingback pasukan Sabah FC, dan juga S. Kumaran mengisi slot kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain import kita iaitu Taiki Kagayama. So aku mau share dengan kamu posisi untuk kedua-dua player ni, di mana mereka berada dan peranan mereka untuk skuad Sabah FC. Kita mulakan dulu dengan Ardinesh guys. Teman, kalau kamu tengok situ, ini adalah data yang aku ambil daripada transfermarkt.com. So ini adalah posisi yang Ardinesh lakukan, di mana beliau beraksi untuk bahagian sebelah kiri, di mana boleh beroperasi selaku left midfield juga, tapi main position beliau adalah left back, membuatkan beliau adalah satu individu yang boleh beroperasi selaku defend dan juga wing back untuk pasukan Sabah FC. Di mana kalau kita tengok corak permainan Sabah FC yang telah diterapkan oleh OKS bagi tahun lepas, dia lebih kepada mengutamakan bahagian wing back untuk menjana serangan di bahagian kanan dan kiri dan membuat link up di antara winger untuk pasukan Sabah FC lah. Pada waktu tu adalah Taiki Kagayama dan juga Sadi Ramdhani. So untuk posisi Ardinesh selaku wingback sebelah kiri ni, slot ini telah ditinggalkan oleh 2 pemain dengan keberadaan Ardinesh adalah merupakan satu, bagi aku dah orang pastilah macam mana corak permainan Ardinesh. Aku dah pernah nampak corak permainan, tapi aku tahu dia pernah berada dalam skuad OKS untuk skuad kebangsaan bagi tahun berapa tu, lupa sudah aku. So macam aku cakap pada video sebelum ni, ramai je orang katakan ini adalah merupakan pasukan reunion bagi skuad OKS untuk Harimau Melaya, Harimau Melaya kepada perlawanan tersebut. So sekali lagi OKS memberi kepercayaan mereka untuk berada di dalam skuad OKS bagi persediaan tahun ni. Macam mana aku cakap tadi, 2 pemain telah meninggalkan posisi ni dan membuatkan 2 kekosongan, dan 1 kekosongan telah diisi oleh Ardinesh. Apa yang aku mau nampak lagi di sini adalah untuk menambah 1 orang lagi pemain yang berada di posisi sama bagi melengkapkan skuad depth kita lah, untuk menjaga stamina dan juga fitness pemain kita supaya boleh beraksi day in day out, berada di dalam moral dan juga against stamina yang cukup tinggi untuk persediaan menjelang perlawanan akan datang. Sekali lagi aku ingatkan, jadual Sabah FC bagi tahun 2023 tahun ni agak ketat dikenakan lagi dengan AFC. So satu depth squad yang cukup bagus perlu diwujudkan bagi persediaan 2023 ni. Sekiranya OKS mendapat 1 lagi khidmat pemain yang boleh beraksi untuk di bahagian ni. Kalau aku dah silap, si Jaffrey macam beraksi di bahagian left back juga, wing back ni. So by all means, maksudnya sekarang ada 2 sudah pemain di bahagian tersebut, Jaffrey dan juga Ardinesh.
Dan kalau untuk membuat satu depth squad yang cukup bagus, at least ada satu lagi pemain atau 3 pemain berada di posisi ni. Itu kalau kita mau jagalah. Tapi sekiranya sudah cukup berpuas hati dengan keberadaan Ardinesh dan juga kemungkinan besar Jaffrey akan diletakkan pada posisi tersebut, bagi aku cukup baguslah untuk membuat rotation bagi persediaan match kita yang akan datang. Seterusnya guys, Kumaran. Again, Ardinesh dan juga Kumaran adalah merupakan 2 pemain yang dikaitkan dengan Sabah FC pada transfer rumors. Sebelum ni aku ada membuat video mengenai kedua pemain ni lah. So Ardinesh guys beraksi untuk bahagian winger, boleh juga beraksi di bahagian center winger, tapi dia lebih dominan berada di right winger. So ini adalah posisi yang sewaktu gandingan Taiki dan juga Sadil berada di posisi ini sebenarnya, pasal actually Sadil ni dia lebih dominan berada di right winger. Kita boleh tengok untuk bahagian timnas Indonesia di mana beliau seringkali berada di posisi tersebut, tapi oleh kerana Taiki kegayaman lebih kepada bahagian sebelah kiri, itulah kita nampak kenapa Sadil lebih kepada bahagian kanan. Tapi dengan adanya Ardinesh yang dominan untuk berada di sebelah kanan, membuatkan Sadil boleh beraksi kembali di posisi ataupun tempat kegemaran beliau itu berada di bahagian kiri winger kita. Again, untuk bahagian ni selepas tidak adanya Taiki Kagayama, untuk orang yang dedicated berada di bahagian winger kita sebenarnya tidak banyak. Officially sewaktu musim lepas kita cuma ada Sadil dan Taiki saja, dan seringkali pertukaran dilakukan di mana Farhan dan juga Badrul akan mengisi bahagian tersebut sekiranya rotation perlu dilakukan. So dengan tidak adanya Sadil, dengan masuknya Kumaran, kita masih maintain mempunyai 4 player untuk bahagian wing lah. Again aku ulangi, untuk player baru ni Kumaran, Taiki, Farhan dan Badrul. Bagi aku untuk posisi ini juga perlu dikuatkan lagi oleh QS, since kita ada 9 kota untuk pemain import, di mana 5 pemain boleh berada di padang dan 1 pemain berada di bangku simpanan. Aku rasa sesuai untuk kekosongan tempat ni, depth squad ni diisi oleh pemain import untuk sekiranya berminat lah, sekiranya Sabah FC berminat untuk mengisi ke-9 kota pemain import untuk persediaan musim ni. So target perlu dilihat juga untuk mengisi kota import di bahagian left dan juga right wing pasukan Sabah FC ni. So guys, again aku cakap Dinesh juga kemarin ada di dalam video rumors aku ada share dengan kamu data mengenai pemain ni, so kamu boleh cek di video tersebut lah untuk melihat lebih dalam mengenai statistik apa yang telah dilakukan oleh kedua player ni. Tapi untuk di Wikipedia guys, sewaktu aku buat 2 video tersebut mengenai kedua pemain ni, kemarin memang kita sudah jangkakan akan bersama Sabah FC kerana status current club beliau memang tercatat di Sabah. Tapi untuk Ardinesh sehingga sekarang kalau kita cek di Wikipedia, masih lagi current club beliau adalah Negeri Sembilan. Itu yang kenapa aku tidak suka buat official transfer perpindahan pemain berada Sabah FC selagi Sabah FC tidak mengeluarkan statement mereka sendiri mengenai keberadaan pemain mana-mana pemain lah untuk berada di skuad Sabah FC. So aku nak mau jadi macam isu MU lah. Cody Gakpo kecoh sah akan bersama MU pada musim hadapan. Sekali besok kena pancung MU pergi Liverpool pula dia. So itulah isu yang aku tak mau timbul nanti bila aku buat video-video tentang sahnya pemain tersebut berada dengan Sabah FC, sehingga Sabah FC sendiri mengeluarkan status official keberadaan pemain tersebut. So guys, itulah perkongsian ringkas mengenai update terkini berita Sabah FC dengan official signing kedua pemain itu, Ardinesh dan juga Kumaran, berada di posisi masing-masing untuk mengisi kekosongan yang telah ditinggalkan oleh beberapa pemain yang telah meninggalkan Sabah FC, dan ada juga yang tidak disambung kontrak untuk bersama Sabah FC. So aku mau tahu apa pendapat kamu guys mengenai 2 pemain ni. Adakah anda teruja? Adakah anda gembira? Adakah anda rasa cukup sudah untuk OKS mendapatkan pemain di posisi tersebut, atau perlu lagi kita menambah guys supaya kita boleh menjaga again depth squad untuk pasukan Sabah FC kita. So kita berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk meletak pendapat kamu di ruang komentar di bawah. Assalamualaikum guys.